Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Cikgu harapkan semuanya berada dalam keadaan sejahtera dan sihat walafiat. Bersama saya lagi, Cikgu Zuki, Guru Cemerlang Sains dari Sekolah Menengah Sains Macang. Pada hari ini, kita akan sambung pembelajaran kita tentang Sains Tingkatan 3, Bab 1, Rangsangan dan Gerak Balas. Dalam bab ini, ada beberapa standard kandungan. Dan pada hari ini kita akan bincangkan standard kandungan 1.2 iaitu rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Untuk standard kandungan ini ada beberapa standard pembelajaran. Pada hari ini kita akan berkongsi dan membincangkan tentang standard pembelajaran 1.2.1 iaitu melakar struktur organ deria dan menerangkan fungsi serta kepekaannya terhadap rangsangan. Seperti mana kita ketahui, sebagai manusia, kita ada 5 organ deria, iaitu mata untuk deria penglihatan, telinga untuk deria pendengaran, kulit sebagai deria sentuh, hidung deria bau, manakala lidah deria rasa. Sekarang kita akan tengok satu persatu organ deria tersebut. Mata. Pada pandangan hadapan mata, kita akan dapat melihat 3 struktur, iaitu sklera, iris dan pupil. Okey. Sebenarnya ada banyak struktur dalam mata kita. Di sini kita akan bincangkan beberapa struktur, iaitu ada 15 struktur. Yang pertama, kornea. Yang kedua, iris, pupil, gelemain, konjungtiva, gelemaca, bintik buta, saraf optik, bintik kuning, retina, koroid, sklera, kanta mata, otot silia dan ligamen penggantung. 15 semua. Cikgu rasa boleh tak kamu ingat semua ni? 15 je, bukannya 150. Okey, tak apa. Sekarang kita tengok dulu apa bahagian-bahagian mata tadi dan fungsinya. Okey, kita bermula dengan konjungtiva. Konjungtiva ialah membran loop sinar yang melindungi bahagian hadapan sklera. Kornea, lapisan loop sinar yang membiaskan dan memfokuskan cahaya ke retina. Yang ketiga, gelemair. Gelemair ialah bendalir loop sinar yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke dalam mata. Pupil. Pupil juga dikenali sebagai anak mata, iaitu bukaan di tengah iris yang mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata. Kanta mata. Kanta mata ialah kanta cembung loop sinar dan kenyal yang memfokuskan cahaya ke retina. Seterusnya, gelemaca. Gelemaca ialah bahan jeli loop sinar yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke retina. Dan retina. Retina ialah lapisan yang mengandungi fotoreseptor yang mengesan cahaya dan menghasilkan impuls saraf. Seterusnya, saraf optik. Apakah saraf optik? Saraf optik ialah gentian saraf yang membawa impuls saraf dari retina ke otak untuk ditafsirkan. Iris. Iris ialah bahagian berwarna mata. Kalau kita tengok, ada orang berwarna hitam, ramai. Orang Melayu ini berwarna hitam kan. Tapi kalau kita tengok orang Eropah dan sebagainya, ada yang bermata biru, kelabu dan sebagainya. Dan bahagian berwarna mata ini adalah iris. Ia mengawal saiz pupil, iaitu anak mata. Seterusnya, ligamen penggantung. Ligamen penggantung ialah gentian kuat yang memegang kanta mata pada kedudukannya. Otot silia. Otot silia ialah otot yang mengubah ketebalan kanta mata melalui pengecutan dan pengenduran. Bintik kuning. Bahagian pada retina yang paling peka terhadap cahaya kerana terdapat banyak fotoreseptor. Bintik buta.
Bintik buta juga terdapat pada bahagian retina. Dan bintik ini tidak peka terhadap cahaya kerana tiada fotoreseptor dan merupakan tempat keluar bagi semua saraf gentian saraf optik. Koroid, lapisan hitam yang mencegah pantulan cahaya dalam mata dan membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. Dan akhir sekali, sklera. Sklera ialah lapisan teguh kuat yang mengekalkan bentuk dan melindungi mata kita. Okey, 15 bahagian dan fungsi. Mungkin ramai daripada pelajar-pelajar sekalian yang rasa memang susahlah nak ingat 15, nak ingat 2, 3 pun susah. Tapi tak apa, jangan risau. Cikgu nak kongsikan cara nak ingatkan 15 struktur atau 15 bahagian mata kita. Okey, kita andaikan ataupun kita bayangkan cahaya masuk ke dalam mata kita dan kita ambil ia sebagai satu arah. Okey, sebab cahaya bergerak lurus. Dan cahaya tadi akan masuk melalui bahagian-bahagian mana? Okey, cuba lihat slide yang dipaparkan. Okey, cahaya akan masuk pertama sekali melalui konjungtiva, dia selaput di bahagian luar sekali, itu membran lutsinar, seterusnya ke kornea, seterusnya ke gelemair, seterusnya ke pupil ataupun anak mata, seterusnya ke kanta mata, seterusnya ke gelemaca dan ke retina, dan akhir sekali dihantar melalui saraf optik ke otak. Okey, sekarang kalau kita tengok ada berapa? Ada 8 semuanya. Okey, 8 struktur dalam mata kita yang dilalui oleh cahaya untuk sampai ke otak. Macam mana nak ingat 8 ni? Okey, tak apa. Kita tengok. Kita buat satu ayat yang mungkin insya-Allah pelajar-pelajar semua boleh ingat. Okey. Koko gelak, anak kambing gelek, roti sarah. Ini pelajar kena bayangkanlah sikit. Koko ni bolehlah kita letakkan nama orang ke ataupun fikir koko pun. Maaf ya, fikir-fikir koko sekalian. Okay, kita sekadar nak belajar. Okey, kita bayangkan fikir koko tengah gelak. Gelak sampai keluar air mata. Sebab apa? Sebab anak kambing gelek roti siapa? Roti Sarah. Kesian Sarah. Tak dapat makan roti sebab roti dia digelek oleh anak kambing. Okey, jadi ko yang pertama konjungtiva. Ko yang kedua kornea. Gelak sampai keluar air mata. Bukan gelak biasa-biasa. Itu adalah gelemair. Air mata. Okey, anak tu anak mata lah ataupun pupil. Okey, kambing, kanta. Seterusnya gelek tu gelemaca. Okey, dia ada dua. Gelemair tadi. Yang ni gelemaca. Tadi gelak sampai keluar air mata, gelemair. Yang ni gelemaca. Okey, roti retina. Dekat-dekat kan? Roti retina. Saraf. Okey, saraf optik. Sekarang kalau pelajar-pelajar sekalian baca satu ayat ni dah dapat ingat 8 struktur dalam mata kita. Okey. Cikgu yakin pelajar-pelajar mesti dapat ingat kan 8 ni. Tapi macam mana dengan 7 lagi? Jangan bimbang. 7 lagi kita bayangkan tadi apa? Pupil dia, anak mata. Okey. Anak kecil dia duk hiris. Iris apa? Kiris macam-macam. Kertas. Okey. Jadi anak menghiris. Iris dia dekat. Sebab iris sebenarnya dia mengawal saiz pupil tu. Dia mengawal. Jadi dia kena ada dekat pupil tu. Jangan kita ingat sembarangan sebab nak ingat struktur ni kita kena ada caranya. Dan dia ada sekeliling pupil, ya, sekeliling anak mata. Ingat, anak kecil menghiris kertas-kertas. Okey. Seterusnya kambing. Kanta mata tadi kan kambing. Kambing, saya rasa ramai yang suka makan kambing salai. Kan? Okay, kambing tadi digantung. Dan untuk apa? Untuk disalai. Jadi, kanta
ligamen penggantung, otot silia. Kanta, ligamen penggantung, otot silia. Kambing digantung untuk disalai. Boleh ingat? Okey, jadi ligamen penggantung tadi, dia ada di kedua-dua bahagian mata, sebelah atas dan sebelah bawah. Jadi, ada berapa tadi? Tempat anak mata, tempat pupil dan tempat kanta mata. Dia ada kaitan dia. Okey, seterusnya, retina. Pada roti tadi. Roti tadi sebenarnya ada dua bintik. Yang pertama, bintik kuning. Di atas roti itu ada dua bintik. Bintik kuning dan bintik buta. Bintik ini semuanya di atas roti. Di atas retina. Jadi, kita dah ingat berapa? 13. 13 struktur mata ataupun 13 bahagian mata kita dah ingat dengan cara ini. Dan dua lagi koroid dan sklera. Koroid warna hitam. Koroid ni dekat dengan perkataan apa? Koroid. Tengkorak. Tengkorak ni biasanya kita boleh kaitkan dia dengan ilmu hitam dan sebagainya kan. Jadi dia warna hitam. Warna hitam, tapi ingat, walaupun dia tengkorak, tapi dia baik. Kenapa? Dia membekalkan oksigen dan makanan kepada mata. Itulah koroid. Yang ke-14. Dan yang akhir sekali, sklera. Sklera, dekat-dekat je bunyinya dengan sfera kan? Jadi dia berada di luar mata, di lapisan paling luar, yang mengekalkan bentuk mata. Bentuk mata macam mana? Sfera kan? Okey. Jadi, sklera, sfera, dekat-dekatlah. Jadi sekarang, cikgu harapkan pelajar-pelajar semua sudah dapat mengingati ke-15 bahagian mata kita. Okey. Ini pula keratan rentas dalam mata, iaitu pada bahagian retina. Bahagian retina dibesarkan. Okey. Tadi kita dah bincangkan, dalam retina ada fotoreseptor. Reseptor untuk mengesan cahaya. Okey, cuba tengok tadi. Cahaya daripada gelemaca kan. Okey, dia sampai pada retina. Dia sampai pada retina, dan dalam retina tu kalau kita lihat ada dua jenis sel, iaitu sel rod dan sel kon. Okey, dua jenis sel ni. Apa sebenarnya dua jenis sel ni? Okey, seterusnya. Jadi, apakah warna objek yang dilihat? Okey, retina mengandungi dua jenis fotoreseptor tadi, iaitu sel rod dan sel kon yang kita dah bincangkan tadi. Sel rod peka kepada warna samar. Kadang-kadang kalau kita duduk belajar ke dalam bilik, kadang-kadang blackout. Terputus bekalan elektrik. Jadi, kadang-kadang kita tak dapat, mula-mula kita tak dapat lihat sekeliling kita. Tapi selepas beberapa ketika, kita dapat melihat dengan keadaan samar-samar. Ini adalah fungsi sel rod. Okey? Kemudian, sel kon. Sel kon peka kepada cahaya, warna cahaya dalam keadaan cerah. Sekarang, kita berada dalam keadaan cerah. Jadi, sel kon lah yang berfungsi ketika ini. Okey, terdapat 3 jenis sel kon, iaitu yang peka kepada cahaya merah, hijau dan biru. Okey, sekarang kita beralih pula kepada organ deria yang kedua, iaitu telinga. Telinga terdiri daripada 3 lapisan, iaitu telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Okey. Telinga luar terdiri daripada 2 bahagian, iaitu cuping telinga yang kita dapat lihat ni, yang biasa kita tarik-tarik kan. Yang kedua pula ialah salur telinga. Salur telinga ni adalah biasanya kita buat apa? Kita buat korek telinga kan. Dia masuk ikut salur telinga. Okey, seterusnya bahagian yang kedua itu telinga tengah. Ada berapa bahagian? Ada 4 bahagian, iaitu yang pertama gegendang telinga. Kemudian osikel.
jendela bujur dan tiub Eustachius. Dan akhir sekali, bahagian yang ketiga iaitu telinga dalam. Ada berapa bahagian pelajar-pelajar sekalian? Berapa? Okey, 3 bahagian. Pandai. Okey, yang pertama, salur separuh bulat. Yang kedua, saraf auditory. Dan yang ketiga, koklea. Sebelum tu, kenapa cikgu pada slide, cikgu letak salur separuh bulat dan tiub Eustachius berwarna biru? Cuba pelajar teka. Kenapa? Dua ni berbeza daripada bahagian-bahagian yang lain. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, kita tengok tadi bahagian telinga terdiri daripada 3 bahagian, iaitu telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Okey, untuk telinga luar, cuping telinga dan salur telinga. Apakah fungsi setiap bahagian ni? Okey, cuping telinga ni ada fungsi ni. Jangan suka-suka nak potong cuping telinga. Kenapa? Sebab cuping telinga ni fungsi dia. Dia ada fungsi ni. Bukan nak tarik-tarik, fungsi dia nak tarik telinga, nak pakai subang. Itu fungsi yang lain tu. Fungsi untuk pendengaran ialah untuk mengumpul dan menghantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Sebab salur telinga ni, kalau dia tak kumpul dulu, dia tak berapa dengar. Okay, sebab tu ada cuping telinga. Salur telinga menghantar gelombang bunyi ke gegendang telinga. Okey, dah terima daripada cuping tadi, dihantar melalui salur telinga lah. Nama lagi salur. Untuk menyalurkan gelombang bunyi. Dihantar ke mana? Ke gegendang telinga. Dan di bahagian tengah, kita tengok ada 4 bahagian tadi kan? Okey, gegendang telinga bergetar mengikut frekuensi gelombang bunyi yang terkena padanya dan memindahkan getaran ke osikel. Salur telinga hantar ke gegendang. Gegendang tadi bergetar mengikut frekuensi. Okey, kalau frekuensi itu tinggi, dia bergetar dengan frekuensi yang lebih tinggi lah, mengikut frekuensi. Dan kemudian dia pindahkan frekuensi tadi, frekuensi gelombang bunyi tadi, ke mana? Ke osikel. Okey. Osikel. Tugas osikel pula menguatkan gelombang bunyi lalu memindahkannya ke jendela bujur. Dia dah terima dari gegendang telinga, dia kuatkan lagi. Macam kita bercakap lah, kalau tak ada speaker, tak ada pembesar suara, tak ada pembesar suara tu, suara kita tak sekuat yang kita nak kan, tak berapa jelas. Kalau orang dah jauh tak berapa dengar. Jadi inilah fungsi osikel, menguatkan gelombang bunyi. Okey, dan dia pindahkan gelombang bunyi tersebut ke jendela bujur. Okey, jendela bujur mengumpul dan menghantar getaran bunyi dari osikel ke koklea. Okey. So jadi jendela bujur ni tugas dia adalah menghantar. Okay, yang telah diperbesarkan oleh osikel tadi. Inilah dia tiub Eustachius yang cikgu tanya tadi. Kenapa dua ni lain, dua dengan salur separuh bulat tu. Okey, tak apa, cikgu baca fungsi dia dulu. Fungsi tiub Eustachius adalah untuk mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga. Okey, dan bahagian yang ketiga iaitu bahagian telinga dalam. Okay, ada 3 bahagian di sini. Okey, yang pertama koklea, mengesan dan menukar getaran bunyi kepada impuls saraf. Koklea tadi dia terima daripada bahagian mana? Daripada bahagian mana? Jendela bujur, betul. Okey, jendela bujur hantar ke koklea. Okey, sekarang salur separuh bulat, mengesan kedudukan kepala dan membantu mengawal keseimbangan badan. Itu fungsi dia, salur separuh bulat. Dan akhir sekali, saraf auditory. Okey, menghantar impuls saraf dari koklea ke otak untuk ditafsirkan. Okey, jadi tadi cikgu tanya,
dua bahagian ni, iaitu tube eustachio dan salur separuh bulat, apa bezanya dengan bahagian-bahagian lain? Dapat? Okey, bezanya ialah dua bahagian ini tidak terlibat dalam proses ataupun mekanisme pendengaran. Okey. Sekarang kita balik pula kepada organ deria yang ketiga, iaitu hidung. Okey, cuba sentuh hidung masing-masing. Ada hidung tak? Alhamdulillah kita ada hidung. Okey, hidung ni ialah organ deria bau. Tak bagi tahu pun dah tahu kan. Okey. Bau ialah apa dia bau? Bau ialah bahan kimia yang wujud dalam udara. Ada banyak bahan kimia yang wujud dalam udara dan ia adalah bau. Dan tak semua bahan kimia yang mengeluarkan bau. Ada yang tak berbau. Okey. Seterusnya, fakta. Ini fakta. Lebih kurang 10 juta. Wih, ramai ni. Lebih kurang 1/3 daripada rakyat Malaysia ni. 10 juta sel deria bau terletak di bahagian atas rongga hidung. Rongga hidung kita ni, bila kita bernafas, dimasuk dalam rongga hidung. Dan di atas, di bahagian atas rongga hidung tersebut, ada 10 juta sel deria bau yang berfungsi untuk mengesan bau. Hebat kan? Allah Subhanahu Wa Taala mencipta ini semua. Okey, fungsi sel deria bau. Sel deria bau amat halus dan diselaputi dengan lapisan mukus. Apa dia lapisan mukus ni? Lapisan mukus ni biasanya kita apabila kita sesama ada hingus kan, keluar lendir. Itu adalah mukus. Itu kalau demam, kalau sakit, sesama semua, lapisan mukus ini akan menjadi banyak, dikeluarkan, dirembeskan dengan banyak. Okey, bahan kimia dalam udara melarut dalam lapisan mukus ini dan merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impuls saraf. Impuls saraf kemudian dihantar ke otak untuk ditafsirkan dan ditentukan jenis bau. Bau wangi ke, bau busuk ke, apa-apa. Okey, ini kita tengok bahagian hidung manusia yang kita bincangkan tadi. Okey, kita boleh nampak bahagian yang diperbesarkan tu adalah kita boleh nampak sel deria bau, saraf dan mukus berada di bahagian mana. Okey. Jadi lubang hidung, dan melalui lubang hidung udara masuk. Okey, udara masuk tadi dia kalau ada bahan kimia ataupun bau yang masuk sekali dalam udara tu akan dikesan oleh sel deria bau tadi. Okey, dan akan dihantar oleh saraf ke otak. Jadi inilah dia bahagian hidung kita. Kita sebenarnya tak perasan sangat kan. Kita biasanya bau durian, bau apa-apa saja. Kita bau macam tu je. Jadi inilah dia bagaimana udara ataupun kita dapat menghidu sesetengah bau itu, bau wangi ataupun bau yang busuk. Okey, seterusnya lidah. Organ deria seterusnya ialah lidah. Lidah ialah organ deria rasa. Pada permukaan lidah terdapat papila, iaitu bintil-bintil kecil. Biasanya apabila kita sentuh lidah kita ataupun kita lihat dalam cermin, kita tengok macam lidah aku macam ada bintil-bintil. Tak boleh ke kalau rata licin gitu? Tak boleh, sebab itu papila penting tu. Apa dia ada dalam papila ni? Okey, permukaan papila ni dilapisi beratus-ratus tunas rasa. Tunas rasa tu ada dalam permukaan papila. Okey, dan setiap tunas rasa mengandungi 10 hingga 50 reseptor rasa pula. Dalam setiap tunas rasa tu. Jadi papila yang kita nampak tu ada tunas rasa, dan dalam tunas rasa tu ada pula reseptor rasa.
reseptor rasa mengesan 5 jenis rasa asas, iaitu manis, masin, masam, pahit dan umami. Okey, jadi kita bincang seterusnya adalah fungsi tunas rasa. Semasa mengunyah bahan kimia dalam makanan, larut dalam air liur. Cuba bayangkan kita makan coklat ke makan apa-apa. Okey, makanan tadi kita kunyah dan larut dalam air liur kan. Dan ia meresap ke dalam tunas rasa. Lalu merangsang reseptor rasa di dalamnya. Untuk apa? Untuk menghasilkan impuls saraf. Impuls saraf dihantar ke otak dan ditafsirkan sebagai rasa manis, masin, masam, pahit, umami ataupun kombinasi rasa-rasa asas tersebut. Okey. Ini adalah gambar rajah tentang kepekaan kawasan berbeza terhadap rasa yang berbeza. Sebenarnya, reseptor dalam lidah kita ni dia tak sama banyak. Ada kawasan yang banyak mengesan rasa pahit, iaitu bahagian dalam. Ada yang kawasan yang banyak mengesan rasa masam, bahagian depan ni mengesan rasa manis, masin dan juga umami. Okey. Jadi ini adalah kawasan yang mana reseptor rasanya adalah lebih banyak berbanding reseptor rasa yang lain. Okey, pelajar-pelajar akan belajar lebih terperinci tentang rasa-rasa ini dalam standard pembelajaran yang berikutnya. Okey, sekarang kita tengok bahagian lidah manusia yang saya ceritakan tadi. Okey, lidah tadi. Itu papila. Okey, papila, bintil-bintil pada lidah, bintil kecil pada lidah. Dan dalam papila ada tunas rasa. Dan ada liang tu, nampak tak? Kemudian ada sel penyokong, ada reseptor rasa. Dan di bawahnya ada saraf ke otak untuk mengesan ataupun mentafsir rasa. Sekarang kita tengok kulit manusia pula. Okey. Yang pertama, reseptor sakit. Okey, bahagian kulit kita ni kalau kita cubit, rasa sakit tak? Mesti sakit kan? Kita manusia ni mesti sakit. Tak kiralah kebal macam mana pun, kalau kita cubit mesti sakit punyalah. Okey, jadi reseptor sakit ni fungsinya ialah untuk mengesan rangsangan yang menyebabkan kulit berasa sakit. Kemudian reseptor sejuk. Duduk dalam kawasan tempat sejuk, alat pendingin hawa yang kuat dan sebagainya, kita akan rasa sejuk. Ini dikesan oleh reseptor sejuk yang berada pada kulit. Ini untuk mengesan rangsangan sejuk. Kemudian reseptor haba. Reseptor haba mengesan rangsangan panas. Kita rasa panas sebab reseptor haba pada kulit kita mengesan rasa panas tersebut. Kemudian reseptor sentuh. Reseptor sentuh mengesan rangsangan sentuhan. Kita sentuh, kita rasa kita disentuh. Kemudian yang terakhir sekali, yang kelima, ialah reseptor tekanan. Bila kita tekan, kita ambil sesuatu, kita tekan atas kulit kita, kita dapat rasa tekanan tersebut. Sebab di dalam kulit kita ada reseptor tekanan yang mengesan rangsangan tekanan yang dikenakan pada kulit. Kulit ialah organ deria sentuh dan merupakan organ deria yang paling besar dalam badan manusia. Okay, lapisan luar yang nipis ini dipanggil epidermis, lapisan kulit yang paling luar. Nipis je, tu epidermis. Dan lapisan dalam dipanggil dermis. Buang epi je, pakai dermis saja. Okay, itu bahagian dalam. Ada 5 reseptor yang mengesan rangsangan yang berbeza pada kedudukan yang berbeza. 5 jenis rangsangan yang dapat dikesan oleh reseptor ialah sakit, haba, sejuk, sentuhan dan tekanan. Apabila reseptor pada kulit dirangsangkan, impuls saraf dihasilkan, lalu dihantar melalui sistem saraf ke otak untuk ditafsirkan dan menghasilkan gerak balas yang sesuai.
Kalau kita dicubit, kita akan beritahu orang yang cubit kita, kata, cukuplah cubit, kita dah sakit. Ataupun kita akan, aduh, macam tu. Okay, itu adalah gerak balas yang sesuai. Okay, seterusnya, kita dah bincangkan tentang kelima-lima organ deria manusia, iaitu mata, telinga, kulit, hidung dan lidah. Seterusnya, kita ingat balik, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah untuk melakar struktur organ deria dan menerangkan fungsi serta kepekaannya terhadap rangsangan. Adakah pelajar-pelajar semua sudah dapat? Yang pertama, melakar struktur organ deria untuk setiap organ deria, iaitu mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Pelajar-pelajar semua kena buat ni, kena lakarkan, kena lukis sendiri. Jangan ambil buku, fotostat, tampal dalam buku latihan ataupun buku nota. Itu tak aci. Dan yang kedua, adakah pelajar sudah dapat menerangkan fungsi serta kepekaan organ deria terhadap rangsangan? Cikgu harapkan pelajar-pelajar semua sudah dapat membuat kedua-dua perkara tersebut, dan cikgu harapkan kita jumpa lagi di lain waktu. Semoga pelajar-pelajar semua terus berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.